Selamat petang, salam sejahtera. Persoalan pertama yang aku nak buat petang ini supaya Anda terbuka mindanya ialah di mana Najib selepas 3 bulan? Apa jadi dengan Najib selepas 3 bulan? Kuatkah lagi Najib selepas 3 bulan? Dan paling penting, masihkah Najib diingati bosku selepas 3 bulan? Ikuti terus pencerahan dan ulasan ini. Saudara yang dihormati sekalian, 3 bulan lagi, apakah Najib masih diingati? Setakat ini, setelah Najib Razak dipenjarakan sejak 23 Ogos lalu, hanya ada 2 majlis solidariti daripada UMNO terhadap bekas Perdana Menteri itu. Saudara yang dihormati dan yang lebih menyedihkan, untuk Rosmah Mansur belum ada apa-apa solidariti yang kita dengar daripada UMNO maupun daripada penyokong Najib. Sejak dia dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda paling tinggi pernah kita dengar di Malaysia berjumlah RM970 juta yang aku pun tak tahu dari mana duitnya nak membayar nanti, dan kalau nak tahu, kalau tak mampu bayar, apa yang terjadi pada Rosmah Mansur? Jawapannya ialah sekiranya Rosmah Mansur gagal membayar denda RM970 juta itu, Rosmah Mansur akan terpaksa meringkuk di penjara tambahan 30 tahun. Makna kata, kalau Rosmah tak dapat bayar 970 juta itu, dia akan berada di penjara selama 40 tahun. Bagaimanapun, adakah mampu Rosmah nak bayar? Kita pun tak tahu, kerana pada 23 September juga ini kita akan ketahui keputusan semasa atau keputusan berkaitan dengan tunggakan LHDN Najib bersama dengan anaknya yang berjumlah lebih 1,7 bilion. Bukan sedikit itu, banyak. Dan sekiranya diteruskan juga proceeding dan diteruskan juga keputusan bersalah itu, Najib berpotensi untuk diisytiharkan bankrupt. Apabila itu diisytiharkan bankrupt terjadi kepada Najib dan anaknya, maknanya semua harta Najib bakal disita dan mungkin akaun-akaun Najib akan dibekukan. Maknanya dari mana persoalannya? Dari mana Najib nak bayar 210 juta dan Rosmah nak bayar 970 juta itu? Melainkan memang Rosmah mempunyai harta yang lebih daripada 1 bilion untuk membayar kedua-dua hutang denda Najib dan Rosmah itu. Setakat ini, seperti yang saya katakan tadi, hanya ada 2 majlis solidariti untuk Najib oleh UMNO. Pertama ialah Majlis Taklimat UMNO di WTC KL pada 27 Ogos, 4 hari selepas Najib dipenjarakan di penjara Kajang, yang diadakan di atas inisiatif Presiden UMNO yaitu Ahmad Zahid Hamidi dengan dihadiri oleh barisan kepimpinan UMNO bahagian-bahagian daripada seluruh negara. Adakah mereka akan tidak move on atau terus move on? Sekiranya mereka tidak dapat move on daripada perkara ataupun tindakan pemenjaraan Najib itu, mereka akan dapat bertahan. Tetapi adakah itu dapat bertahan lepas 3 bulan? Saudara yang dihormati, kedua, Majlis Solidariti untuk Najib adalah yang diadakan di Dataran Pekan Pahang pada petang tersebut. Dan pada petang itu dikatakan lebih 5,000 orang hadir. Tetapi dalam tular video di TikTok, aku lihat, aku dapat persoalkan, aku nak persoalkan, betulkah 5,000 orang itu hadir di Dataran Pekan? Kerana daripada bilangan orang yang berkumpul yang aku lihat tular di TikTok, seakan-akan jumlahnya tidak boleh sampai 5,000 orang. Ini bermakna dalam tempoh 2 minggu setelah Najib dipenjarakan, hanya ada 2 program untuk membela dan mempertahankan Najib. Itu pun kedua-duanya tidak menampakkan impak serta kesan yang jelas ke mana kesudahannya. Taklimat di WTC KL pada mulanya
digembar-gemburkan sebagai medan tekanan terakhir daripada UMNO untuk memaksa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob agar menyegerakan PRU 15 secepat yang boleh. Namun baru-baru ini juga menggemparkan Malaysia. Sebelum ini dikatakan Ismail Sabri Yaakob telah pun mengatur perjumpaan dengan top 5 UMNO bagi membincangkan tarik PRU. Namun beberapa hari yang lepas telah disahkan oleh Perdana Menteri sendiri, yaitu Ismail Sabri Yaakob, bahawa perjumpaan top 5 UMNO untuk menentukan tarik PRU 15 itu telah ditunda dengan alasan yang tidak diketahui. Ismail Sabri Yaakob pun sendiri tidak tahu kenapa perjumpaan itu ditangguhkan, persidangan itu ditangguhkan, mesyuarat itu ditangguhkan. Aku pun tak tahu kenapa. Sedangkan sebelum ini beria-ia sangat nak membuat taklimat itu dengan segera supaya PRU dapat dipercepatkan tariknya. Tetapi ditundalah pula dan dikabarkan hari ini adalah tarik baru itu. Tak tahulah jadi lagi kah tidak, aku pun tak tahu. Malangnya, meskipun malangnya meskipun pada malam berkenan diadakan mesyuarat khas MT UMNO, tetapi tiada apa-apa yang berlaku akhirnya. Bahkan kenyataan media pun tidak dikeluarkan selepas itu. Yang ternampak kemudiannya hanyalah apabila Azalina Othman Said yang berdegar-degar berucap di majlis WTCKL terpaksa meletakkan jawatannya sebagai penasihat khas undang-undang dan hak asasi manusia kepada Perdana Menteri. Aku fikir ini satu pembaziran untuk Azalina Othman Said. Azalina adalah antara menteri ataupun ahli politik, ahli parlimen yang paling berpotensi aku nampak. Beliau kita tidak boleh menafikan Azalina Othman Said mempunyai integriti, mempunyai credibility, mempunyai karakter yang bagus untuk menjadi pemimpin. Tetapi kerana berdegar-degarnya beliau berucap mempertahankan Najib bosku, akhirnya dia gigit jari Ismail Sabri Yaakob. Apa jadi? Dia terpaksa pula letak jawatan. Aku fikir ini satu pembaziran untuk Azalina Othman Said terhadap bakat dan juga karakternya. Begitu juga dengan Majlis Solidariti di pekan semalam, walaupun kehadiran Zaid Ibrahim sebagai bekas peguam bela Najib ada kewajaran untuk didengar hujah-hujahnya, pemimpin UMNO yang hadir sekadar bertaraf lightweight saja, yaitu Lokman Adam dan Isam Jahlil, bercakap tentang peguam Najib Zaid Ibrahim yang semua orang tahu dipecat saat-saat akhir oleh Najib semasa perbicaraan di SARC Internasional di Mahkamah Persekutuan. Akhirnya beliau kembali semula ke pangkuan UMNO. Aku pun tak tahulah apa jadi dengan Zaid Ibrahim ini. Dia dah pindah daripada PKR, daripada DAP dan sebagainya. Akhirnya kembali semula kepada UMNO. Yang aku tak dapat faham, dia dah dipecat oleh Najib Tun Razak di dalam kes terakhir perbicaraan di Mahkamah Persekutuan, tapi dia kembali pula kepada UMNO. Apa tujuannya kembali? Aku pun tak dapat nyatakan kerana aku tak boleh hadam. Lokman bekas ahli MT UMNO dan Isyam baru dilantik sebagai ahli MT. Kedua-duanya adalah bekas pegawai Najib di Kementerian Kewangan dan PMO sebelum ini. Mereka itu selain sudah diketahui memang penyokong kuat Najib, tanpa ada jemputan pun akan tetap mempertahankan Najib melalui media sosial masing-masing. Maknanya, tiada apa-apa yang luar biasa dengan kehadiran kedua-duanya di pekan itu. Persoalan paling pokok di sini ialah kenapa tiada pemimpin pusat dari kedudukan dengan kedudukan yang lebih tinggi hadir di pekan pada waktu itu. Begitu juga dengan pimpinan UMNO Pahang. Kenapa tiada yang kelihatan sama? Kenapa tiada yang kelihatan sama? Itu persoalan yang besar. Adakah mereka sudah lupa kepada Najib dan tidak mengenang budinya? Dengan hanya 2 program solidariti diadakan untuk Najib setelah 2 minggu Najib dipenjarakan, jauh lebih besar atau benar untuk beliau mendekati bagaimana Anwar Ibrahim dibela dan dipertahankan sebelum ini. Dengan demikian, tentulah lebih jauh lagi
nasib Najib mau disamakan dengan Nabi Yusuf dan Nelson Mandela. Di mata pemimpin dan ahli UMNO, terutama mereka yang pernah dikayakan, diberi proyek, dan diberi jawatan, Najib seolah-olah tiada nilai lagi setelah dirinya kini dipenjarakan. Di mana mereka sekarang? Dan kenapa tiada kedengaran ada pemimpin UMNO, terutama yang pernah dikayakan oleh Najib, mau merancang program solidarity yang seterusnya? Di kalangan 195 ketua UMNO bahagian pula, hanya kedengaran Dr. Puat Zarkasi dari Batu Pahat yang menyatakan rindu dengan coretan Najib di laman sosial Facebooknya. Di mana yang lain-lainnya? Begitu juga dengan ahli UMNO yang diketahui merupakan penyokong dan pentaksub Najib sebelum ini. Mereka juga kini kelihatan sudah senyap, sunyi daripada menulis apa-apa mengenai bosku di dinding media sosial masing-masing. Kenapa jadi demikian? Sudah mahu melupai Najib atau kerana tiada lagi allowance bulanan? Apa nasib Najib seterusnya? Apakah semua orang dalam UMNO sudah meredai pemenjaraan Najib dan tidak kisah berapa lama pun beliau dipenjarakan? Dengan semua perkembangan suram ini, jika saya jadi Najib, kebimbangan paling besar dalam kepala saya ialah 3 bulan lagi adakah saya masih diingati? Ulasan diubah suai daripada tulisan sahbudin.com. Nazilin Unity. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu paling hangat pada petang ini. Setelah 3 bulan, adakah Najib masih diingati? Jumpa lagi. Bye-bye.